harga emas dia telah naik 600% dalam masa 20 tahun. Dan secara purata dia memberi pulangan kita 11%, 10 ke 11% setahun. Saya akan terangkan keuntungan menyimpan emas. Berdasarkan pengalaman saya sendirilah, simpanan emas ni dia mengubat penyakit boros. Dia boleh mengelak keborosan wang lah. Saya percaya ramai orang dekat luar sana dia ada masalah penyakit boros. Biasanya saya akan ajak orang simpan emas 1 bulan 1 gram. Biasa 12 bulan dia akan bukan ada 12 gram. Dia akan ada lebih daripada itu. Tetapi kalau kita simpan duit, simpan 300, sepatutnya hujung tahun kita dah ada 3,000 lebih. Tetapi biasanya tidak berlaku. Sebab apa? Bila kita nampak ada 3,000 lebih, otak kita ni dia emosi dengan emas ni kita menyimpan. Emosi dengan duit ni bila tengok lagi banyak duit, kita macam-macam idea kita nak fikir untuk belanja. Sebab tu orang yang simpan emas, majoriti yang saya bantu, dia simpan emas, makin lama simpanan dia bertambah banyak. Okey? Sebab apa? Kalau kita simpan duit, kita mudah sekarang ni dengan akses belanja secara online, transfer. Dulu kita ada tabung haji. Tabung haji sekarang pun dah boleh link. Kita dah boleh transfer sekejap je habis. Okey, sekarang ni ramai orang yang ada penyakit boros. Jadi tuan-tuan dan puan, emas ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil God's money lah. So, setiap penyakit ni dia ada ubat dia, dan ubat kepada penyakit boros adalah emas. Majoriti yang tak ada simpanan 5-10 tahun bekerja. Ini sahabat saya sendiri yang kerja sama saya. Dia dengan suami isteri bekerja, tetapi 12 tahun bekerja, bukannya ada simpanan yang banyak. Dia punya komitmen yang banyak, hutang yang bertambah banyak selepas 12 tahun bekerja. Tetapi bila saya advise untuk simpan emas, dalam masa 2 tahun 2020, dia punya simpanan tu dah ada lebih daripada 50 gram. 60 gram tak silap saya. 60 gram tu dekat 15,000 tuan-tuan. Banyak dalam masa 2 tahun. Dan majoriti ada beratus-ratus gram. So jadi tuan-tuan, saya tengok majoriti ramai yang saya bantu berjaya kukuhkan kewangan dengan simpanan emas ni. Tuan-tuan dan puan, itu satu keuntungan emas. Kalau emas ni paling mudah, kita tak perlu maintenance, tak perlu bayar apa. Okey, yang paling mudah kita simpan. Sebab saya tengok ramai orang melabur, dia bukannya makin kaya, dia kebanyakannya rugi sebab dia melabur ikut kawan-kawan. Yang paling mudah kita simpan. Dan simpanan yang kita simpan benda yang berkembang. Harga emas dia telah naik 600% dalam masa 20 tahun. Dan secara purata dia memberi pulangan kita 11%, 10 ke 11% setahun. Lebih tinggi berbanding ada instrumen tools yang lain. So emas ni tuan-tuan dan puan kena faham, dia adalah salah satu alat kewangan. Sebenarnya ada banyak alat kewangan. Okey. Cuma alat kewangan yang lain dia beri pulangan tu dalam bentuk mata wang ringgit, dalam bentuk wang fiat. Okey. Tetapi emas ni dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas ni macam Tuan Syarul cakap, dia tak perlukan jaminan kerajaan. Apabila berlaku macam sekarang krisis dekat Rusia, dekat Ukraine, orang tak boleh akses kepada akaun. Orang jadi pelarian ataupun selamatkan dirilah. Kalau dia ada duit dekat rumah, duit tu dia tak nilai dia turun. Tak laku. Tak ada siapa nak mata wang apabila dia turun nilai. Sama juga yang berlaku pada mata wang ringgit pada tahun 2016. Bila saya bawa ringgit nak tukar dekat Thailand, dia tak terima. Tapi emas ni adalah mata wang antarabangsa. Jadi dia diterima di mana-mana. Saya pernah jual dekat Melbourne, Australia. Ada juga dealer public gold pernah jual dekat Cape Town, Afrika, dan dekat Jepun. Dia sebenarnya mana-mana, dekat mana-mana negara kita boleh jual. Lagi satu keuntungan emas. Kita tengok 1 kilo. Tahun 2000, 1 kilo emas harga dia 30,000. Lebih kurang 30,000. Tahun 2008, harga dia jadi 85,000. Tanpa perlu buat apa-apa. Maknanya, kalau kita simpan dalam bentuk duit, dia susut nilai dia 40%. Lebih daripada 40% dalam masa 20 tahun. Emas sebaliknya, naik 600% dalam masa 20 tahun. So, secara purata, setiap 7 tahun, emas ni naik lebih daripada 100%. Harga emas. Okey, tahun 2018, harga 1 kilo emas adalah 85,000. Tahun 2000, harga dia 35,000, naik jadi 85,000. Tahun 2015, harga dia 150,000 1 kilo emas. Tahun 2019, harga 1 kilo emas 190,000. Dan hari ni harga dia dah 275,000. Jadi tuan-tuan dan puan, ramai orang dia suka fokus pada buy low, sell high, ataupun ada orang kata dia tak mampu nak beli sekilo emas. Cara mudah ni adalah konsisten simpan emas. Secara purata, sejak 25 tahun lepas, harga emas naik setiap 7 tahun 100%. 1,400 tahun lalu, kita gunakan 1 dinar emas ni, tidak ada kekal sehingga hari ni. Tapi mata wang, ada orang kata okey, simpan dalam USD. USD pun tuan-tuan dan puan sebenarnya susut 95% sejak tahun 1971. Sebab apa? Apabila mata wang tidak lagi bersandarkan kepada emas fizikal. Sebenarnya banyak keuntungan menyimpan emas ni. Ini pengalaman saya sendiri. Saya gunakan sebagai hantaran. Contoh macam saya gunakan wang hantaran. Masa saya berkahwin tahun 2015. Harga 1 dinar masa tu baru 600.5 saya beli. Dan hari ni harga dia dah 1,200. Dan kita simpan emas ni ada banyak matlamat. Salah satunya untuk menunaikan haji. Kalau tuan-tuan dan puan simpan emas dengan niat yang baik, insya-Allah dipermudahkan. Okey, contoh 10 dinar tahun 2015 harga dia baru 6,500.
tahun 2019 harga dia lebih kurang 8,000 lebih. Dan tahun ni 10 dinar harga dia dah jadi 11,000. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, kita perlukan duit lebih banyak untuk menunaikan umrah. Kalau kita tengok kos shilling tahun 2015 hanya sekitar 6,000 untuk menunaikan umrah. Kos shilling tahun ni dah naik 8,000 ke 9,000. Jadi dia setara dengan kenaikan emas. Dan tuan-tuan kalau simpan 10 dinar, lagi 20 tahun pun, kalau kita ada 10 dinar, kita tetap hanya perlukan 10 dinar. Mana kita ada duit lebihan lagi. Tetapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, kita tak cukup. Maknanya tahun 2015 kita perlukan hanya 6,000 lebih. Tahun ni kita dah perlukan 9,000. Itu kos lantai. Jadi tuan-tuan dan puan, simpan emas bermatlamat lah. Dia lebih mudah kalau tuan-tuan dan puan beli buku ni, buku wang emas ni. So dalam ini, saya rasa paling mudah nak faham dan paling murah lah. Buku kewangan yang paling murah lah. Boleh beli kat PG Mall. Buku wang emas dan juga buku misi bebas hutang. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita simpan emas dengan matlamat, dia lebih cepat tercapai. Kita simpan untuk menunaikan haji, simpan emas untuk melangsaikan hutang. Itu yang saya buat. Saya berjaya selesaikan hutang PTPTN dan ramailah kita tengok banyak hutang jahat berjaya diselesaikan. Saya tengok siapa ada niat yang baik, simpan emas untuk bayar zakat, insya-Allah simpanan dia tu akan bertambah dengan cepat. Kalau nak cerita keuntungan emas ni memang untung lah. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Cuma tuan-tuan kena pastikan simpan emas dengan berilmu.